Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi pada slot perkongsian ilmu yang seterusnya berkaitan dengan Google Classroom. Okay, kita terus pergi kepada kelas kita di KA1A. So hari ini adalah kita bincangkan berkaitan macam mana kita nak mengambil kehadiran pelajar kita apabila pelajar kita masuk ke dalam kelas kita secara online. Apa-apa sahaja platform yang kita gunakan untuk membuat kuliah secara real time, sama ada kita pakai Microsoft Teams ke, Zoom ke, ataupun ada apps yang dicadangkan oleh pihak pengurusan. Terpulang, tapi kita ada satu pendekatan yang kita perlu guna untuk mengambil kehadiran. Terpulang pada tuan-tuan dan perempuan, macam mana tuan-tuan dan perempuan nak ambil kehadiran. Pada saya akan menggunakan kaedah ini sebab saya takkan ambil catatan kaitan siapa yang hadir ketika saya bagi kuliah secara dalam talian. Maksudnya pelajar itu sendiri yang akan mengisi. Kalau dia ada secara online, maka dia akan mengisi borang tersebut. Okay, macam mana benda ni buat? So saya tunjukkan dulu. Contohnya saya letakkan sebab pengkuliahan kita bermula pada chapter yang pertama, pada chapter yang pertama biasanya kuliah yang pertama, jadi saya letak pada chapter yang pertama saya punya rekod kehadiran. Macam mana saya buat? Ini adalah salah satu contoh. Okey. Saya buat satu create di bawah quiz assignment. Okey, so pelajar perlu jawab. Ini adalah form dia orang. Form ini adalah dalam bentuk quiz. Okey, form ini dalam bentuk quiz, maksudnya satu minggu kita akan ada dua kali pertemuan. Kita ada 14 minggu, maksudnya kita akan ada sepatutnya 28 kali pertemuan. Okey, 28 kali pertemuan. Tapi kita akan tolaklah nanti bertemu secara bersemuka dan secara online, tapi kita kata umumnya kita ada 28 pertemuan. Dan 28 pertemuan ni kita akan kumpulkan dan kita semua buat secara automatik. Okay, work smart, work hard and work smart. Okay, biasanya work smart ni orang kata tak ada kerja. Work hard ni orang kata nampak sibuk lah kan, tapi sibuk yang memenatkan lah. Okay, work smart maksudnya daripada 28 quiz ni ini soalan ni berkaitan dengan kehadiran. Soalan dia adalah saya hadir hari ini, ya. Okay, yang tak hadir tu confirm lah tidak. Kan? So bila dia jawab ya tu kita tahulah dia hadir. Siapa yang tak jawab tu null tu maksudnya kita tahulah dia tak hadir, kita anggap dia tak hadir. Okey, 28 ni kita kumpulkan dan kononnya umpama kita bila dia jawab, kalau dia dapat jawab ya, dia akan dapat 1 markah. Bila tak jawab ataupun kita kata tak jawab, dia dapat kosong. Jadi kita cantumkan nanti pada hujung semester nanti dia menjadi spreadsheet. Spreadsheet untuk keputusan penilaian. Penilaian apa? Kehadiran. Jadi kita boleh dapat persentage kat situ. Okey, ataupun kita dapat nilai tersebut, rekod tersebut kita cantumkan ke dalam rekod kehadiran kita dalam SPMP. Okey, ini sebagai pembuktian bahawa berlakunya kelas secara online. Sebab nanti bila pelajar ni jawab, dia akan ada tarikh dia menjawab dan masa dia menjawab. Okey. Sekarang macam mana kita nak buat benda ni? Okey, so macam mana kita nak buat? Okey. So kita buat ini. So pertama kali kita pergi pada create. Kita pergi kepada assignment. Okey. So kita masukkan, disebabkan kita masih dalam minggu kuliah yang pertama, saya letakkan minggu kuliah 1 sebagai kehadiran. Jadi minggu kuliah 1 kehadiran, tarikh bila? Tarikh sebelum ni saya buat 11, katalah 12 Ogos 2020. Jatuhnya hari Rabu sebagai contohlah. Kenapa saya letak tarikh? Sebab kita nak ingat rekod kita. Okey. Kemudian blank quiz. Okey, blank quiz. Apa yang quiz kita? Okey, blank quiz kita apa tajuknya? Adalah tajuk kita rekod kehadiran secara dalam talian. Rekod kehadiran secara dalam talian. Apa kita nak suruh dia buat? Sila jawab
untuk sahkan kehadiran anda di dalam kelas yang dijalankan secara dalam kalender. Gitu. Okey, soalan. Simple je soalan. Saya hadir hari ini. Saya hadir hari ini. Okey. Paling penting required. So multiple choice, the best is multiple choice. So ya, saya hadir. Tidak, saya tidak hadir. Tidak ni kau tak hadir, mai tak jawab tidak kan. So kita bagi markahnya adalah satu markah. Okay, done. Okay, siap. Okay, so kalau pelajar akan tengok nanti. Okay, ini adalah apa yang pelajar akan tengok dan apa yang dia akan jawab. Okay. So siap kita punya rekod kehadiran. Ini dia akan berada di bahagian atas. Saya refresh pula ni, dia ada bahagian atas ni. Sebab tadi masa kita buat tadi, kita create dia, kita tak arahkan dia duduk di mana. So saya tarik, saya letak dia di bawah chapter 1. Di bawah keadaan yang ni 11 Ogos, yang ni 12 Ogos. Okey. Okey, itu satu cara yang boleh kita gunakan. Kita guna cara work smart. Orang yang pemalas. Okay, reuse post. Okay, mana post yang kita nak reuse? Kita nak ambil kehadiran. Okay, ini kehadiran. Reuse. Kita gunakan lagi. Okay. Kita gunakan. Tunggu. Saya check kalender saya. Okay. So, katalah pada bulan Ogos. Setelah kuliah kita, pada minggu kuliah kedua, jatuhnya pada 18 Ogos. 18 Ogos yang jatuh hari Selasa. Okay, so rekod kehadiran. So ini rekod kehadiran saya. Kita pakai je lah benda kita dah buat kan. Okay, settle, base. Keluar. So kat mana kita nak letak? Di dalam kelas DKA 1A. Topik di mana kita nak letak? Di bawah chapter 1. Okay, di bawah chapter 1. Okay, point dia tadi, kita kata nak bagi satu pointnya kan? Okay, satu point. Okay, kita nak bagi due date tak? Okay, contohnya ini sebagai contoh. Okay, kita buat kuliah pada 18 hari bulan. Jadi, kita buat kuliah pada 18 hari bulan Ogos, ini 18 hari bulan Ogos. Katalah kuliah kita bermula daripada pukul 8 sampai pukul 10. Okay, 8 sampai pukul 10. Kemudian kita bagi dia orang ekstra sampai pukul 11. Maksudnya gap untuk dia orang masuk. Patutnya at that time pun dia orang boleh jawab. Tapi tak apa. Syaraf politeknik kan ber-IT. Jadi katalah saya letak dia sampai pukul 11 pagi AM. Okay, so sebelum 11 pagi dia mesti settle. Kalau tidak kita tutup terus. Okay. Dia datang ke, dia tak datang ke, automatik dia akan tutup. Okay. So dah save, kita keluar. Okay. So kita dah dapat minggu kedua mana? Dia duduk kat mana? Dia duduk kat atas kan? Dia duduk kat atas. Sik kacak dia duduk kat atas. So kita tarik turun ke bawah. So dia jadi minggu yang kedua. Okay. So kita ada dua kaedah. Satu, kita buat semula tiap-tiap satu ni, ataupun kita work smart, reuse. Kita gunakan create ni, kita gunakan reuse post. Maksudnya mana-mana yang ada di sini kita reuse. Okay. So salah satu cara macam mana kita nak buat kehadiran. Saya akan kongsikan lagi macam mana kita
nak generate dia punya spreadsheet kehadiran tu. Maksudnya kita nak tahu pelajar kita ni secara online ni dah berapa jam dia dengan kita. Okay, so itu sahaja. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.